Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya akramal akramin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita dapat meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, sebagaimana biasa kita mulakan dengan kita memperkenalkan tokoh yang dijadikan rujukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada kelas yang ke-30 pada malam ini, kita memperkenalkan seorang tokoh yang bernama Imam Ibnul Jarud. Ibnu Al-Jarud, Alif Lam Jim Alif Ra Waw Dal. Ibnul Jarud, beliau seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ali bin Al-Jarud. Makna gelaran beliau anak pada Jarud, bukan anak, cucu sebenarnya. Tapi dia lebih terkenal dengan anak kepada Al-Jarud. Tapi realitinya Jarud adalah cucu kepada adalah datuk kepada beliau. Kunyah beliau, gelaran beliau Abu Muhammad. Beliau lahir di negeri Naisabur dan tidak dapat dipastikan bilakah tarikh lahir, tahun kelahiran beliau yang sebenar, kecuali Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menganggarkan bahawa dia lahir pada sekitar tahun 230 Hijrah, sekitar tu, lebih kurang tahun 230 Hijrah. Itu pun tidak dapat dipastikan. Beliau sebagaimana tokoh-tokoh yang lain kebiasaannya menuntut ilmu. Mula menuntut ilmu ketika kecil lagi. Dia mula menuntut ilmu di negeri beliau kerana negeri beliau ketika itu merupakan negeri yang ramai tokoh-tokoh ulama, sehingga beliau boleh hidup dalam satu suasana dikelilingi oleh ulama-ulama dan ahli-ahli hadis. Kemudian beliau tidak memadai menuntut ilmu di dalam negeri beliau sahaja. Beliau melakukan beberapa rihlah. Di antaranya beliau merantau ke Mekah. Dalam beliau merantau ke Mekah, beliau melalui beberapa buah negara. Antara negara yang beliau lalui Iraq, iaitu Baghdad, Kufah. Ketika beliau melalui mana-mana negeri dan negara, beliau tidak melepaskan peluang untuk mengambil hadis-hadis dan ambil istifadah, manfaat daripada ulama-ulama di tempat di mana beliau lalu, sehingga beliau menetap sekian lama di Mekah. Dan di Mekah beliau belajar dengan tokoh-tokoh ulama di Mekah dan juga tokoh-tokoh ulama daripada luar yang mereka sering datang bila musim haji. Kerana musim haji dijadikan oleh ulama-ulama adalah musim pertemuan di antara ulama-ulama. Sehingga sekarang ni pun masih ada lagi pertemuan sebahagian daripada tokoh-tokoh ulama, mereka bertemu di musim haji. Cuma kita je tak tahu di mana dia bertemu dia itu. Tapi kalau orang melalui, orang yang rapat dengan tokoh-tokoh ulama, dia akan tahu masih ada lagi pertemuan-pertemuan ulama-ulama di musim-musim haji.
Apatah lagi di zaman dahulu, memang itulah peluang-peluang yang ingin diambil oleh tokoh-tokoh. Mereka saling ambil istifadah ataupun saling berkongsi ilmu di antara satu sama lain. Beliau menuntut dengan ramai guru, sehingga di dalam kitab Al-Muntaqa beliau juga menukilkan ratusan tokoh-tokoh yang menjadi guru beliau. Di antara yang paling popular, yang paling banyak beliau meriwayatkan hadis, iaitu Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, beliaulah yang di antara tokoh yang banyak Imam Ibnul Jarud meriwayatkan daripadanya. Kemudian yang seterusnya, di antara guru beliau Imam Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur juga di antara guru beliau Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Pernah dengar nama ni? Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa dia? Beliau merupakan sahabat Imam Syafi'i. Kalau korang yang baca kitab-kitab fiqh Syafi'i, mereka mengenali Imam Rabi' bin Sulaiman. Dia merupakan ashabu asy-Syafi'i, sahabat-sahabat ataupun anak-anak murid yang rapat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan di antara guru beliau juga, iaitu seorang tokoh yang memang tidak asing lagi, Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari juga merupakan guru kepada Imam Ibnul Jarud. Beliau juga melahirkan anak-anak murid yang tidak kurang hebatnya. Perawi-perawi daripada beliau tidak kurang hebatnya. Dua tokoh yang sangat hebat anak murid beliau, iaitu Imam Ibnu Adi. Imam Ibnu Adi saya dah kenalkan satu masa dulu, iaitu seorang tokoh yang cukup handal dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, dalam ilmu untuk nak menilai seseorang perawi sama ada boleh diterima ataupun sebaliknya. Dan tokoh yang kedua yang menjadi anak murid kepada beliau, iaitu pengarang kitab Mu'jam 3, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat dan Mu'jam Shaghir. Siapa dia? Ingat? Imam At-Tabarani, yang lahir di kota Tabariyah. Itu dua di antara anak murid dia yang hebat, yang menempah, yang mencatatkan kegemilangan dalam ilmu hadis, dan ramai lagi anak-anak murid yang lain. Beliau mengarang kitab yang terlalu banyak. Di antara kitab yang beliau karang iaitu Al-Ahad fi Asma'is Sahabah, tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau juga mengarang kitab yang bernama Al-Asma' wal Kuna, berkaitan dengan nama-nama perawi beserta dengan gelaran-gelarannya. Beliau juga mengarang kitab At-Tarikh, dan kitab yang paling popular yang beliau karang yang dinamakan Al-Muntaqa. Kitab Al-Muntaqa. Dan banyak lagi lah kitab-kitab yang lain. Beliau wafat pada tahun 307 Hijrah. Muslimin dan muslimat sekalian, saya nak cerita sedikit berkaitan dengan kitab Al-Muntaqa Imam Ibnul Jarud. Kerana kitab ini seringkali kalau kita mengkaji hadis, banyak tokoh-tokoh hadis menisbahkan mana-mana hadis kepada kitab ini. Hadis ini sahahahu Ibnul Jarud, yang dimaksudkan ditashihkan oleh Imam Ibnul Jarud, iaitu di dalam kitab dia Al-Muntaqa. Al-Muntaqa ini merupakan kitab himpunan hadis-hadis sahih sahaja, yang dikira sahih menurut Imam Ibnul Jarud rahimahullahu ta'ala. Nama asal kitab ni Al-Muntaqa fi Sunan Al-Musnadah. Al-Muntaqa fi Sunanil Musnadah, iaitu Muntaqa makna apa? Yang dipilih-pilih daripada sunnah-sunnah yang bersambung sanad dia sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini
merupakan kitab yang telah dipastikan oleh para ulama nisbah dia kepada Imam Ibn Jarud rahimahullahu ta'ala. Kerana tuan-tuan, ulama-ulama dulu dia cukup jaga sama ada kitab tersebut dia mengkaji sama ada sesuatu kitab tersebut sah nisbah kepada imam ataupun nisbah kepada pengarang ataupun sebaliknya. Kerana ada kitab yang memang disahkan 100% dia karangan si Fulan bin si Fulan. Di antaranya macam kitab Kutubus Sittah Bukhari, memang tidak syak lagi yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, sahih dia. Sahih Muslim, begitulah juga, dan begitulah seterusnya. Tetapi di sana ada tulisan-tulisan, karangan-karangan yang diragui adakah benar pengarang tersebut ataupun hanya rekaan semata-mata. Kerana kadang-kadang orang nak laku, nak bagi nak menarik kepercayaan seseorang, dia guna nama-nama tokoh tersebut sedangkan bukan tokoh itu yang mengarang. Ada setengah-setengah kitab yang memang pengarang tokoh tersebut ada mengarang kitab, tetapi kitab tersebut ditokok tambah oleh orang lain sehingga hilang keaslian kitab. Sebagai contoh kitab apa? Kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kitab ni banyak yang yang dinakalkan kisah barhu itulah. Sibuk kisah-kisah barhu itu, Dr. Zulkifli Bakri menakalkan di antaranya daripada kitab Imam Az-Zahabi. Kitab Imam Zahabi ni saya daripada tahun 90-an dulu dah. Pensyarah saya Dr. Muhyiddin Misto, dia buat satu kenyataan, dia kata tentang kitab Al-Kabair Imam Zahabi yang ada di pasaran sekarang ni, kita tak boleh nak pastikan, kita meragui, sangat-sangat meragui bahawa dia daripada Imam Zahabi itu sendiri. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali bukan uslub Imam Zahabi, bercanggah daripada metodologi Imam Zahabi di dalam penulisan dia kitab-kitab yang lain. Setiap kitab yang lain, bila ada sesuatu hadis yang ada kecacatan, Imam Zahabi merupakan tokoh yang lantang menyuarakan hadis tersebut dhaif, hadis tersebut palsu dan seumpamanya. Tetapi dalam kitab Al-Kabair banyak hadis-hadis yang sedemikian rupa. Jadi tak menasabah tokoh hadis yang kata tak boleh meriwayatkan hadis palsu, dia juga meriwayatkan hadis palsu. Bukannya satu dua, kalau satu dua tersasul perkara biasa, tetapi banyak. Dan juga disebut bahawa dia ada satu kajian yang menyatakan bahawa didapati dalam makhtutat, kitab asal yang masih ditulis dengan tulisan tangan, sebenarnya hanya 1/4 daripada apa yang ada di pasaran. Maknanya yang di pasaran tu banyak tambah daripada teks asal. Yang tambah itulah yang banyak benda-benda yang dipertikaikan tentang kesahihan dia, termasuk cerita barhu itu. Saya tak nak ceritalah panjang buat cerita barhu tu. Hujah Dr. Zuh, hujah Dr. Mazhar, hujah Dr. Basi semua saya baca belaka. Tuan-tuan pun boleh baca, boleh cari sendiri. Ada saya tak setuju, ada saya tak setuju. Saya ada buah saya juga. Tak semua apa yang ditulis tersebut boleh kita setuju. Tapi berkaitan dengan kitab Al-Muntaqa ini, para ulama, oleh kerana mereka dapat kitab ini secara sama, secara berguru sungguh, maknanya ada anak murid yang ambil sungguh daripada Imam Ibn Jarud, kemudian silsilah anak-anak murid sehingga di antaranya sampai kepada Imam Ibn Hajar sendiri. Dia sama kitab Ibn Jarud ini. Begitulah juga Imam Az-Zahabi sendiri. Begitulah juga Imam Ibn Abdul Bar, seorang tokoh hadis dalam mazhab Maliki. Beliau sendiri sama ataupun mendengar kitab ini daripada mulut guru dia sampai kepada pengarang Imam
Imam Ibn Jarud rahimahullahu ta'ala. Kedudukan kitab ini menurut setengah ulama, di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahawa kitab ini kitab yang muqaddamun ala Sahih Ibn Hibban. Dia kedudukan dia lebih utama daripada Sahih Ibn Hibban dari sudut kesahihan dia. Kerana kitab yang sahih kita dah tahu Bukhari, Muslim. Kemudian selepas pada dia Muwatta. Kemudian ada Sahih Ibn Khuzaimah. Kemudian selepas Sahih Ibn Khuzaimah ada ulama mengatakan Muntaka Ibn Jarud. Kemudian barulah Sahih Ibn Hibban. Ada letak Muntaka lebih awal daripada Sahih Imam Ibn Hibban. Ini di antara kitab-kitab yang memuatkan hadis-hadis sahih sahaja. Di dalam kitab Muntaka Ibn Jarud, hadis yang dihimpunkan oleh beliau lebih mengikut kiraan Dr. Habibur Rahman Al-A'zami 1114 hadis. Dan kitab ini disusun mengikut bab-bab fiqh. Inilah Imam Ibn Jarud rahimahullahu ta'ala. Dan kita jangan lupa kitab beliau merupakan kitab usul. Apa makna kitab usul? Kitab asas dalam ilmu hadis. Maknanya dia tidak menukilkan daripada orang lain. Dia membawa hadis dengan sanad dia sehingga sampai kepada Rasulullah. Ini dinamakan kitab usul. Kerana dalam hadis ni ada kitab yang tidak usul, tidak merupakan kitab asas. Macam karangan Ibn Hajar, walaupun hebat macam mana Ibn Hajar sekalipun, tetapi dia meriwayatkan hadis daripada, dia hanya menukilkan hadis daripada tokoh-tokoh hadis. Walaupun dia buat penilaian yang cukup hebat terhadap hadis, tetapi dia menukilkan hadis daripada tokoh yang lain. Dia tidak ada karang satu kitab yang beliau meriwayatkan hadis, setiap hadis tersebut daripada sanad dia sehingga sampai kepada Rasulullah. Kerana kalau Ibn Hajar nak buat sanad dia sampai kepada Rasulullah setiap hadis, mungkin letih kita baca sanad baru jumpa hadis. Ibn Hajar kurun ke apa? Berat kita baca kitab dia, tak tahu tak? Ni saya malas khabar lah, kurun belaka ke berapa. Waktu pun tak boleh nak apa? Tak boleh nak jawab, cari sendiri ya pula. Okey, kemudian kita terus kepada kitab Bulughul Maram, perbincangan kita. Saya hari ni kurang sihat sikit, suara boleh faham tak pedah. Wa bisanadil muttasilin ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa bihi qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai solat 2 rakaat sunat fajarnya, beliau berbaring pada lambung kanannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang dari kamu telah mengerjakan 2 rakaat sebelum solat subuhnya, hendaklah dia berbaring dahulu pada lambung kanannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi yang menilainya sahih. Muslimin dan muslimat sekalian, ada 2 hadis, hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anha. Kedua-dua hadis ini merupakan hadis yang sahih yang kita tak bincang dan kita tidak pertikaikan dari sudut kesahihan hadis tersebut. Apa maksud hadis ni? Secara jelas Nabi selepas daripada sembahyang sunat subuh, Nabi berbaring sekejap.
Apakah hukum berbaring? Kalau kita tengok daripada hadis Abu Hurairah, falyattaji, hendaklah dia berbaring. Mana di sini ada fi'il amar, ada perintah. Ada perintah baring. Apakah perintah ini wajib ataupun sebaliknya? Dalam masalah berbaring ada pandangan-pandangan ulama. Yang pertama, mazhab kita, mazhab Syafi'i dan Hanbali, menyatakan kalau kita di rumah, kita sembahyang sunat subuh di rumah, dan kita selepas solat sunat subuh, kita sunat berbaring seketika sebelum kita pergi ke masjid untuk solat subuh. Kerana tu kalau masjid dekat lah. Masjid dekat, kita baring dalam 5 minit, kemudian kita tahu masjid tu qomat dalam 15 minit, 20 minit baru qomat. Kalau keadaan macam tu, sunat kita berbaring. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali kata kalau di rumah saja. Kalau di masjid tidak disunatkan. Kalau kita sembahyang sunat subuh di masjid dah, lepas pada tu nak baring, tidak lagi disunatkan. Kerana apa? Kerana Nabi tidak pernah dilihat lepas pada sembahyang sunat di masjid Nabi baring. Kita lepas sembahyang sunat, ada lepas azan sembahyang sunat pakat baring belaka. Kerana apa? Itu sunnah Nabi. Itu tidak. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak disunatkan kita berbaring. Adapun pendapat dalam mazhab yang lain menyatakan bahawa banyak mazhab menyatakan bahawa itu bukan suatu sunat, bukan satu sunnah. Tidur tu bukannya satu sunnah, baring tu bukan satu sunnah. Cuma Nabi nak merehatkan badan supaya sembahyang subuh dapat dilaksanakan dengan agak cegah sikit. Kalau letih sangat baru bangun tidur lepas sembahyang 2 rakaat sunat, kemudian berehat sekejap, segar lebih sikit. Kerana sembahyang subuh ni dikatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan-bacaan dalam sembahyang subuh tu agak panjang sedikit, tempoh sembahyang subuh tu agak panjang sikit. Jadi baring tu tujuan nak ambil stamina, bukan kerana dia merupakan satu sunnah. Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan itu bukannya suatu sunnah, walaupun Nabi suruh, tapi suruh tu dalam bentuk irsyad saja, cadangan saja. Cadangan ni maknanya kalau siapa-siapa rasa letih lagi badan, bolehlah dia berbaring sekejap, ambil supaya menghilangkan sedikit ngantuk lagi. Kerana kalau kita ngantuk melampau ni, dapat 5 minit 10 minit pun tahan dah sebagai bekalan untuk kita solat subuh. Macam orang mandu kereta lah, ngantuk sangat, dapat 10 minit je, lepas pada tu segar dah sikit. Segar sikit. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi dua penafsiran ulama. Sama ada suruh berbaring itu semata-mata untuk nak cegahkan tubuh badan, ataupun suruh berbaring itu memang sunnah, tetapi sunnah tersebut hanya dilakukan di rumah sahaja sebelum dia pergi ke masjid. Ada satu pandangan yang agak melampau, kata wajib berbaring. Lepas sembahyang sunat wajib baring. Tak baring tak sah sembahyang subuh. Pendapat Ibnu Hazmin, seorang tokoh ahli zahir, pendapat zahiri, tokoh ahli mazhab zahiri, dia kata memang wajib baring. Lepas sembahyang 2 rakaat solat sunat subuh, baring dulu. Tak baring tak sah sembahyang. Ni keterlaluan. Pendapat ini agak ganjil. Ini di antara apa yang disebut sebagai syawaz, iaitu pendapat ganjil yang dikeluarkan oleh ulama. Sebab itulah kita dalam masalah khilaf ulama ni, jangan kita pilih hak yang ganjil. Nak cari hak yang ganjil, jumpa belaka. Jumpa belaka. Hak ni ulama, hak ni ulama, hak ni ulama. Bukannya ustaz kampung. Tapi ulama. Tapi dalam masalah khilaf, kita jangan pilih pandangan-pandangan yang ganjil di sini. Yang ganjil seperti ini.
Daripada sini secara zahirnya menunjukkan bahawa Nabi SAW dan para sahabat, Nabi menunggu oleh kerana rumah Nabi sebelah dengan masjid. Keluar rumah masuk masjid, keluar masjid masuk rumah. Begitu saja. Nabi sempat tidur, bererti Nabi lewat sedikit sembahyang subuh. Bukan lewat macam mana, maknanya qomat tu tidaklah terlalu awal. Sebab itulah kalau kita nak bahagikan waktu-waktu untuk kita qomat, antara 5 waktu, maghrib kita kena paling cepat kita qomat, subuh boleh kita lewatkan. Kalau di Syria sana, tempat saya belajar dulu, dia ada jadual. Waktu qomat kalau subuh 20 minit selepas azan, maghrib 5 minit selepas azan. Maknanya itu. Kalau kita tengok bila sempat pagi ni, menunjukkan jarak di antara azan dengan azan subuh dengan qomat tu agak panjang sedikit. Sebagaimana yang Haji sebut tadi. Kemudian hadis yang seterusnya, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Mana-mana yang tulis ahadukumus subhi itu tolong perbetulkan subha, sebab dia jadi maf'ulun bih. Khashiya ahadukumus subha. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat sunat di malam hari itu 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila seorang di antara kamu khawatir masuk waktu subuh, bimbang subuh nak masuk dah, hendaklah dia solat 1 rakaat untuk mewitirkan, iaitu mengganjilkan solat yang telah dikerjakan. Walil khamsati wa sahhahahu Ibn Hibban salatul laili wan nahari mathna mathna wa qala an-Nasa'i hadha khata'. Diriwayatkan oleh khamsah dalam riwayatnya yang dinilai sahih oleh Ibn Hibban, menyebutkan dengan lafaz berikut: solat sunat malam dan siang hari adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Namun An-Nasa'i menyatakan bahawa bunyi lafaznya adalah suatu khata', suatu keliru, satu kesilapan. Jadi apa makna kenyataan Imam Nasa'i? Imam Nasa'i mempertikaikan kalimah an-nahar. Makna dalam hadis yang menyatakan sembahyang malam dan siang, menyebut siang tu dipertikaikan oleh kalimah siang, dipertikaikan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Berkaitan dengan hadis ini, apa maksud hadis ini? Kenapa? Yang pertama sekali kita tengok dari segi sanad dia. Kenapa Imam Nasa'i mempertikaikan dengan mengatakan hadza khata'? Kerana dalam riwayat yang menyebut an-nahar, yang menyebut kalimah siang, dalam riwayat tersebut ada seorang perawi yang bernama Ali Al-Azdi. Dia yang menambah kalimah an-nahar, kalimah siang. Orang lain tak riwayat, dalam riwayat orang lain tak sebut kalimah siang. Jadi riwayat dia dikira riwayat yang syadz, yang bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi penambahan wan nahar tersebut adalah dikira lemah, walaupun setengah daripada ulama, di antaranya Imam Ibn Hibban, menyatakan hadis ini hadis sahih. Muslimin dan muslimat sekalian, walaupun Ibn Hibban menyatakan hadis ini hadis sahih, tetapi nampak ada khilaf di antara Imam Ibn Hibban dengan Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Bila ada khilaf di antara dua tokoh ini, Imam Nasa'i dengan Imam Ibn Hibban, kita nak pakai hak mana? Bila ada khilaf di antara Imam Ibn Hibban dengan Imam Nasa'i, kita kena, dan juga khilaf di antara ulama-ulama hadis, kita kena lihat keadaan ataupun kedudukan ulama tersebut. Sama ada
beliau ulama yang dikira dalam hadis ini, ada ulama yang dikira mutasyaddid, agak keras. Keras maknanya sikit je dhaif selalu. Ini mutasyaddid. Ada ulama yang dikira mutasahil, agak ringan sangat, longgar, agak longgar. Ada ulama yang dikira mu'tadil. Mu'tadil ni maknanya dia tengah-tengah, tidaklah terlalu keras dan tidaklah terlalu longgar. Imam Ibn Hibban dalam dia mentashihkan hadis, para ulama dalam kajian mereka dapati Imam Ibn Hibban agak mutasahil. Dia agak longgar, agak tak berapa kemas di dalam dia menghukumkan hadis tersebut sebagai hadis sahih. Sebab itulah bila ada khilaf di antara Ibn Hibban dengan Imam Nasa'i, kita kena pakai Imam Nasa'i lagi. Imam Nasa'i lagi, kerana Ibn Hibban dia agak longgar. Dia sebahagian daripada hadis-hadis dhaif dia angkat kedudukan dia menjadi sahih. Sebab itulah kedudukan dia lebih rendah daripada kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Tetapi yang lebih teruk daripada dia, yang lebih rendah daripada dia lagi, iaitu Imam Al-Hakim di dalam kitab di beliau Al-Mustadrak. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa Nabi SAW mengajar kita cara kita sembahyang sunat, di antaranya dengan kita melakukan 2 rakaat. Kerana hadis ini ada sebab wurud dia. Salah seorang sahabat pernah bertanyakan Rasulullah SAW berkaitan dengan sembahyang malam. Macam mana sembahyang malam wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan kenyataan, salatul laili mathna mathna, sembahyang malam 2-2. Dan juga daripada hadis Ibn Umar ini menunjukkan bahawa sembahyang witir boleh dilakukan 1 rakaat. Sebab tu disebut fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Bila dibimbang subuh nak masuk, dia sembahyang 1 rakaat sebagai witir, terhadap apa yang dia telah sembahyang yang lain. Mana sembahyang yang lain yang dah banyak dia sembahyang, dia witir dengan 1 rakaat. Dan kaitan dengan hadis ini ada perbahasan di kalangan ulama. Yang apakah maksud sembahyang 2-2 tersebut, 2 rakaat, kita tak boleh nak buat 4 sekaligus ataupun sebaliknya. Sebahagian ulama di antaranya Imam Malik rahimahullahu taala berpegang dengan zahir hadis ini dengan menyatakan bahawa sembahyang di waktu malam kita hanya dibenarkan sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat kita tak boleh nak buat lebih daripada tu. Nak buat banyak boleh, tapi kena 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Adapun dalam mazhab Hambali pula menyatakan bahawa mereka membolehkan witir dihimpunkan sekaligus. Makna kalau 3 rakaat boleh 3 rakaat sekaligus. Kalau ikut mazhab Malik tadi tak boleh dah. Dia mesti 2 dulu. Sebab mesti 2, 1 kemudian. Yang 1 tu diasingkan. Tetapi ikut mazhab Hambali mereka mengharuskan witir digabung sekaligus. Dan begitulah juga dalam mazhab Hambali mengharuskan juga sembahyang di waktu siang dengan 4 rakaat sekaligus, iaitu 4 rakaat 1 salam. Mazhab Abu Hanifah pula menyatakan bahawa kalau waktu malam kita boleh sembahyang 2 rakaat, 4, 6, 8 dalam satu salam. Tapi di waktu siang lebih baik sembahyang yang paling afdal mengikut Hanafinya 4, 1 salam.
Ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i menyatakan yang paling afdal iaitu kita sembahyang dengan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, tidak kira di waktu malam ataupun siang, dan ini dipersetujui, disokong oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, dan dikatakan inilah pendapat yang difatwakan di dalam mazhab Hanafi. Kemudian maknanya dalam mazhab Syafi'i dia sebut afdal sahaja sembahyang 2 rakaat. Maknanya kalau kita nak gabung terus 4 rakaat sembahyang sunat, dibolehkan. Dah Ustaz, macam mana hadis ni masna-masna 2 rakaat 2 rakaat? Macam mana dalil gabung? Ada lagi di sana hadis-hadis, di antaranya hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin, bahawa Nabi sembahyang 4 rakaat. Disebut oleh Sayyidatina Aisyah 4 rakaat. Bahawa disebut sekaligus. Dia tak kata 2-2. Dia sebut 4 rakaat. Maknanya 4 rakaat dibenarkan kita sembahyang sunat secara sekaligus. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang witir 5 rakaat atau 7 rakaat, 5 ataupun 7 rakaat, dan tidak dipisahkan dengan salam. Maknanya 7 sekaligus, 1 salam. 1 salam sahaja. Daripada sinilah ulama-ulama membenarkan kita sembahyang sunat lebih daripada 2 rakaat dengan satu salam. Jadi kesimpulannya, dia sudah afdal kita sembahyang 2 walaupun dibolehkan kita sambung 4 rakaat. Itu kesimpulan yang kita dapat daripada hadis ni. Kemudian hadis yang seterusnya, saya kalau boleh malam ni nak habiskan bab witir. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal sebaik-baik solat selepas daripada solat fardu ialah solat sunat malam di waktu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga ada sebab wurud. Sebab apa Nabi mengeluarkan kenyataan yang seumpama ini? Juga sebab ditanya oleh salah seorang sahabat bertanya, ayyus salati afdalu ba'da al-maktubah? Apakah sembahyang yang paling afdal selepas daripada sembahyang wajib? Wa ayyus siyami afdalu ba'da syahr Ramadan? Apakah puasa yang lebih baik, yang lebih afdal selepas daripada puasa Ramadan? Nabi menjawab, afdalus salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil lail, iaitu seafdal sembahyang selepas daripada sembahyang fardu, iaitu sembahyang di waktu malam. Ini sunat di waktu malam adalah merupakan sembahyang yang paling afdal selepas daripada sembahyang fardu. Dalam masalah ni secara zahir hadis ni memang kita nampak sembahyang sunat malam ataupun tahajud merupakan lebih afdal daripada sembahyang fardu. Tetapi ulama-ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa sebelum sembahyang malam ada lagi beberapa sembahyang yang lebih afdal daripada sembahyang malam. Kedudukan sembahyang sunat ikut mazhab Syafi'i bukan yang ranking paling atas sekali, bukan sembahyang tahajud, tidak. Tidak. Ada lagi beberapa sembahyang, di antaranya sembahyang rawatib. Di antaranya sembahyang yang disunatkan berjemaah. Kalau kata sembahyang apa? Sembahyang raya-raya disunatkan berjemaah. Sembahyang tarawih
disunatkan berjemaah. Tapi tarawih dan rawatib lebih utama lagi daripada, lebih afdal lagi daripada tarawih. Tapi secara umumnya sembahyang yang disunatkan berjemaah lebih baik daripada sembahyang yang tidak disunatkan jemaah. Kecuali sembahyang rawatib dia lebih afdal daripada sembahyang tarawih. Apa hujah dalam mazhab Syafi'i? Hadis ni jelas kan? Jelas kata yang paling afdal sembahyang malam. Apa pula timbul pula isu sembahyang raya lebih afdal daripada sembahyang malam. Timbul pula isu sembahyang rawatib lebih baik daripada sembahyang malam. Apa hujah? Kena orang yang tak mengkaji, dia akan kata ni mazhab Syafi'i ni menyalahi sunnah. Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Hadis ni sahih, kita jumpa riwayat Muslim, inilah mazhab yang kita pegang. Hak lain tak betul lah. Kena orang baca 1-2 hadis. Tapi bila kita buat kajian dalam mazhab Syafi'i, mereka ada hujah-hujah dia. Di antaranya, kenapa? Kerana ada sembahyang malam. Kedudukan sembahyang malam berbanding dengan sembahyang 2 hari raya. Okey, sembahyang 2 hari raya ada Nabi sebut sebagai kalimah haq. Kalimah haq ni hampir sama dengan wajib. Jadi hampir sama dengan wajib, itulah kedudukan dia agak tinggi sedikit. Lebih tinggi daripada yang tidak disebut. Kemudian juga sembahyang rawatib lebih afdal daripada sembahyang malam. Kenapa? Kerana ditabi ahli faraid, dia mengiringi dan dia menampung sembahyang yang wajib. Mana dia ada kaitan dengan wajib juga. Sembahyang malam ni tak ada kaitan dengan wajib langsung. Jadi yang ni ada kaitan dengan wajib, maka dia lebih afdal lagi. Walaupun hadis ni kita tak nafi, hadis yang sahih dia merupakan yang afdal, tetapi ada di sana yang lebih baik lagi. Ini mengikut penafsiran para ulama rahimahumullahu ta'ala. Walau bagaimanapun dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyatakan bahawa dari segi zahir hadis menunjukkan bahawa sembahyang malam lebih kuat, lebih afdal lagi. Berdasar kepada zahir hadis ni, Imam Nawawi kata yang ni ada hujah yang lebih kuat. Begitulah ulama-ulama. Dia tak kata pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i merupakan pendapat yang tidak betul, tak. Dia kata dalam mazhab Syafi'i ada dalil dia, di antaranya kerana tabi ahlil faraid, sembahyang rawatib tu mengiringi sembahyang yang wajib, dia ada unsur-unsur kewajipan untuk menampung kewajipan sembahyang, walau bagaimanapun dia kata yang ni lebih kuat lagi dari segi hujah. Itu adab-adab yang ditunjukkan oleh ulama. Kena kita baca hadis ni, mari ustaz khabar sembahyang sembahyang rawatib lebih afdal daripada sembahyang tahajud. Kita boleh hujah selalu. Ustaz ni memang tak betul, menyalahi sunnah itu gini. Sedangkan kita tak berapa nak faham. Ada pepatah Arab kata, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqimi. Berapa ramai orang mempertikaikan benda yang betul, tetapi disebabkan oleh kefahaman dia yang bermasalah. Dia rasa dia betul, dia petikai orang ni, tapi sebenarnya kefahaman dia yang salah, yang bermasalah. Kemudian kita pergi kepada bab witir. Bab witir saya buka jilid yang kedua pula kitab saya. Habis dah satu jilid. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر ب5 فليفعل ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل ومن أحب أن يوتر ب1 فليفعل رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat witir
merupakan suatu hak. Hak di situ diterima dengan keharusan. Keharusan tu harus Hindu tu, maknanya hak tu wajib. Ataupun suatu tuntutan lah, kita terima dengan tuntutan terhadap setiap Muslim. Saya rasa kalau kita terima dengan tuntutan lebih tepat untuk meraihkan pandangan-pandangan dalam isu witir ini. Barang siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat, hendaklah ia melakukannya. Barang siapa yang ingin witir dengan 3 rakaat, hendaklah ia melakukannya. Dan barang siapa yang ingin witir dengan 1 rakaat, hendaklah dia melakukannya. Hadis riwayat Arba'ah kecuali Tirmizi. Dinilai sahih oleh Ibn Hibban, namun An-Nasa'i lebih cenderung menilainya sebagai hadis mauquf. Muslimin muslimat sekalian, kita ambil satu hadis lagi. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa solat witir bukanlah suatu bihatmin. Hatmin ni bukan suatu yang wajib. Hatmi makna wajib, harus tu harus Hindu tu, seperti solat fardu, melainkan hanya solat sunat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi yang menilainya hasan dan Hakim menilainya sahih. وعن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلما يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyam di bulan Ramadan. Kemudian pada malam berikutnya mereka menunggu kedatangan baginda. Namun baginda tidak keluar juga. Selanjutnya baginda bersabda, sesungguhnya aku rasa khawatir apabila solat witir difardukan ke atas kamu, iaitu aku bimbang diwajibkan solat witir ke atas kamu. Muslimin dan muslimat sekalian, hadis-hadis ni menceritakan tentang kedudukan solat witir, apakah dia wajib ataupun sebaliknya. Daripada hadis Abu Ayyub nampak macam wajib. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir merupakan satu hak yang dituntut ke atas setiap muslim. Kalimah hak ini kalau kita tengok dalam banyak-banyak hadis menunjukkan seolah-olah wajib. Seolah-olah wajib banyak. Bahkan kalau kita tengok Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebut lagi beberapa hadis yang lain. Di antaranya kita akan jumpa faman lam yutir falaisa minna, siapa yang tak menunaikan witir bukan dari kalangan kami. Maknanya macam berat orang tinggal witir ni, seolah-olah witir ni wajib. Adapun hadis Sayyidina Ali, kenyataan Sayyidina Ali menyatakan witir ni bukan suatu yang wajib. Bukan satu yang wajib. Dan kenyataan Sayyidina Ali yang seumpama ini merupakan kenyataan, walaupun hadis ini walaupun kenyataan ini kenyataan Sayyidina Ali, tetapi dia dikuatkan oleh hadis seorang badui yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badui bertanya sembahyang setelah Nabi menyatakan satu hadis, khamsu salawatin katabahunallahu fil yaumi wal lailah, 5 sembahyang yang Allah Ta'ala fardukan dalam sehari semalam. Lalu ditanya, hal alayya ghairuha, adakah wajib sembahyang yang lain? Nabi kata, la illa an tatawwa, tidak, tak ada dah yang wajib kecuali jika kamu nak mengerjakan sembahyang sunat.
Jadi hadis ini merupakan dalil yang paling kuat menyatakan selain daripada 5 waktu tidak wajib. Walaupun Nabi sebut dalam hadis ni haq, walaupun Nabi sebut dalam hadis yang lain wa man lam yutir falaysa minna, tak siapa tak witir dia bukan di kalangan kami. Tu perbahasan di kalangan ulama. Walau bagaimanapun berkaitan dengan isu witir ini ada 2 pandangan ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama adalah mereka menyatakan sembahyang witir ini tidak wajib dan tidak fardu. Dia hanya sunat semata-mata berdasarkan hadis yang saya sebut tadi dan berdasarkan kenyataan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang disebut oleh Imam Ibn Hajar. Adapun dalam mazhab Hanafi menyatakan witir adalah wajib tetapi tidak fardu. Dia beza dia. Dalam mazhab Hanafi dia beza antara wajib dengan fardu. Sembahyang 5 waktu fardu. Yang Nabi menafikan tu adalah suatu menafikan adanya kefarduan yang lain, tetapi yang ni wajib sahaja. Dalam Hanafi suatu perkara yang fardu iaitu yang diputuskan dengan dalil yang qat'i, dalil yang memang tidak boleh dipertikaikan dari sudut jelasnya makna dalil tersebut. Qat'i dia sudut dilalah ataupun dan qat'i dia sudut subut. Ayat Quran dah sebut begitu, hadis dah sebut secara jelas, memang tidak ada penafsiran yang lain, itu mengikut Hanafi dinamakan fardu. Tapi hadis-hadis yang seumpama ni ada perbincangan di kalangan ulama yang tidak berapa jelas lagi, jadi dia kata wajib saja, tak sampai tahap fardu. Jadi dalam mazhab Hanafi memang witir wajib. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana tempat yang kuat berpegang dengan mazhab Hanafi, orang-orang awam dia lepas sembahyang sunat, lepas sembahyang isyak, dia terus sembahyang witir selalu. Terus sembahyang witir selalu. Kadang-kadang dia tak sembahyang rawatib dah. Ba'diyah tak ada dah. Kadang-kadang dia terus sembahyang witir selalu, kerana bagi mereka witir adalah wajib. Jadi bagi ulama-ulama yang lain tidak menyatakan wajib. Kemudian hadis ini juga hadis Abu Ayyub juga menceritakan bahawa witir, bilangan rakaat witir 5, 3, 1. 1 dibenarkan, 5 pun dibolehkan, 3 dibolehkan. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ورواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. Daripada Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan bantuan kepada kamu dengan solat yang lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Jadi kalimah amad nanti kita terjemah dulu, iaitu unta merah, harta benda duniawi. Kami bertanya, wahai Rasulullah, solat apakah itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat witir di antara solat isyak hingga terbit fajar. Hadis riwayat khamsah kecuali Nasa'i dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi daripada hadis ini ada beberapa pengajaran. Yang pertama, menguatkan pandangan Hanafi yang mengatakan witir wajib. Sebab kalimah amaddakum, amadda ni maknanya Allah Ta'ala nak bagi kepada kamu. Bagi ni macam satu tambahan satu fardu lagi. Allah Ta'ala seolah-olah nak tambah satu fardu lagi. Jadi ini juga menguatkan lagi hujah Hanafi yang menyatakan bahawa witir adalah wajib. Dan hadis ini juga menceritakan bahawa tentang waktu witir. Bilakah disunatkan kita solat witir?
iaitu waktu dia di antara sembahyang isyak dan di antara sehingga terbit fajar. Bila sebut di antara solat isyak ni, tidak semestinya masuk waktu isyak. Di antara waktu tapi witir selepas solat isyak. Tapi tidak semestinya dah masuk waktu isyak. Tarawih pun sama. Tarawih boleh kita lakukan sebelum masuk waktu isyak. Fatwa Ustaz Khairul. Lepas pada ni boleh masuk YouTube. Lepas tu tunggu Ustaz Khairul bersedia jadi Ustaz Don, kena entang pula. Bila orang hantar habis baru saya jawab. Dah orang jawab tu baru tu lah. Tapi silap juga kalau saya cakap tak habis. Siapa suruh cakap tak habis? Kerana sembahyang isyak, sembahyang tarawih ataupun sembahyang witir, sembahyang tarawih dan sembahyang witir, dia waktu dia selesai solat isyak. Kalau dikatakan kalau kita dibenarkan solat isyak jamak takdim pada waktu maghrib, tak ada masalah. Sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang isyak kemudian witir selalu, walaupun tak masuk waktu isyak. Yang penting selepas solat isyak. Begitulah juga sembahyang tarawih. Kita boleh sembahyang tarawih sebelum daripada masuk waktu isyak, kalau kita di antara merupakan orang yang dibenarkan sembahyang jamak takdim. Kita dah jamak takdim dah, musafir. Habis sembahyang jamak takdim, kita pun berselawat selalu ajak orang sembahyang tarawih. Kita buat kita dah jamak dah. Tak ada masalah. Tapi kalau nak buat tengok-tengoklah sikit. Silap-silap buat gitu sekali memang muka depan lah, surat khabar lah. Ni ajaran sesat. Ajaran sesat Haji Khairul pula tahu. Puas pula saya nak jawab. Tapi itulah hukum yang sebenarnya sembahyang tarawih dan sembahyang witir selepas solat isyak, bukannya waktu isyak. Bahkan siapa yang tak sembahyang isyak lagi, maka dia tidak lagi boleh sembahyang tarawih. Isyak tak lagi, tak boleh lagi nak sembahyang tarawih. Isyak tak lagi, tak boleh lagi nak sembahyang witir. Dia sampai masjid lewat, tengok imam dah sembahyang tarawih dah, dia nak tarawih dulu, isyak kemudian, tak sah. Itu suatu perkara yang perlu kita ambil berat. Kemudian hadis yang seterusnya, warawa Ahmadu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi nahwa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya seumpama hadis ini. Maknanya ada sokongan daripada hadis yang lain. Wa an Abdullah bin Buraidah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin layyin wa sahhahahu al-Hakim. Daripada Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan daripada ayahnya, telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat witir adalah wajib, adalah suatu tuntutan, hak. Barang siapa yang tidak solat witir, dia bukan termasuk daripada golongan kami. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Boleh sebut sanad layyin, sanad yang lemah, namun dinilai sahih oleh Hakim. Saya nak sebut sedikit istilah-istilah yang digunakan oleh ulama dalam ilmu hadis. Bila sebut layyin, layyin ni makna lembut. Yang dimaksudkan dengan lembut di sini iaitu lemah. Tapi lemah layyin, dia adalah lemah yang sedikit. Mana kecacatan dia tidak parah, tidak berat. Dhaif dia tidak keterlaluan. Apatah lagi kalau hadis-hadis yang seumpama ni, kita dah jumpa tadi hadis-hadis yang lain sebagai sokongan dia. Mana hadis sokongan, iaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi menyatakan al-witru haqqun ala kulli muslim.
Al-witru haqqun ala kulli muslim. Lafaz yang hampir sama, maksud yang hampir sama. Maksud yang hampir sama. Jadi walaupun dia dhaif tetapi tidak timbul masalah. Cuma yang kedua saya nak dan hadis ini juga menyokong hujah Hanafi yang menyatakan bahawa witir adalah wajib. Cuma saya nak sebut satu perkara. Bila Nabi sebut falaisa minna, bukan daripada kalangan kami. Bukan daripada kami. Kita kena hati-hati dalam kita mentafsirkan kenyataan yang seumpama ni. Saya dengar banyak tokoh-tokoh penceramah, pengkuliah, dia terlajak dalam masalah ini. Bila dia sebut falaisa minna, Nabi sebut falaisa minna, laisa minni, bukan dari kalangan kami. Nabi tak ngaku umat, maknanya bukan Islam, masuk neraka lah, tak ngaku umat. Ini banyak. Minta maaf lah kalau ada ustaz-ustaz yang terlajak gitu. Tapi memang begitu. Kita banyak dengar bila ada hadis falaisa minna, bukan daripada kalangan kami. Ramai orang yang terlajak kata, ni Nabi tak mengaku umat. Tapi sebenarnya kalimah falaisa minna, falaisa minni, bukan daripada kalangan kami, ada beberapa pengertian. Yang paling tepat adalah bukan daripada sunnah kami. Falaisa min tariqatina, falaisa min sunnatina, ini yang tepat. Tapi dalam beberapa isu adalah juga ulama menyatakan bahawa falaisa minna dalam beberapa hadis boleh juga ditafsirkan dengan bukan daripada kalangan kami, iaitu bukan daripada umat kami. Nabi tak mengaku umat, boleh ditafsirkan pada setengah-setengah hadis sahaja. Tapi kebanyakan hadis-hadis falaisa minni, falaisa minna, maknanya bukan sunnah kami. Berat tuan-tuan kalau kita terjemah falaisa minni, Nabi tak mengaku umat. Man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Siapa tak baca Quran dengan suara sedap lagu, bukan dari kalangan kami. Nabi tak mengaku umat. Berapa kerat aja kalau gitu hak Nabi, hak umat Nabi. Berat kita masuk neraka belaka. Kadang-kadang ustaz ni dia telajak. Kerana apa telajak? Kerana dia baca satu hadis, dia dengar penafsiran ulama terhadap satu hadis itu begitu, hadis-hadis yang lain yang seerti dengan tu dia terjemah begitu belaka. Dia pukul rata belaka. Dia ta'mimul hukmi, ta'mim, dia pukul rata terhadap maksud tersebut. Sedangkan maksud kadang-kadang sesuai bagi setengah hadis tetapi tidak sesuai bagi hadis-hadis yang lain. Jadi di sini takkanlah kalau mengatakan falaisa minna, kenapa takkanlah imam mazhab yang lain daripada Hanafi berani mengatakan witir tak wajib? Kalau Nabi tak mengaku umat, siapa tak witir, Nabi tak mengaku umat. Berat gitu, memang sepakatlah ulama kata witir ni wajib. Tetapi falaisa minna, mana bukan daripada sunnah kami, iaitu sunnah Nabi adalah melakukan witir. Siapa tak witir, dia tidak mengamalkan salah satu daripada sunnah Nabi. Begitu saja penafsiran ni. Sebab itulah kalimah falaisa minni, falaisa minna, saya 3-4 tahun lepas masa menulis blog tu, saya rajin antara artikel saya tulis masalah ni. Kerana saya dengar kadang-kadang kita itu juga telinga, tak sedap juga telinga ustaz-ustaz hak yang jenis sebenarnya bukan ustaz Don je hak yang lajak yang macam ni. Banyak lagi ustaz lain, tapi kebetulan ustaz Don masuk TV. Bila masuk TV ni salah, orang tahu belaka. Tapi kalau salah macam ustaz Khairul gini lah, orang tak tahu mana. Sebab tidak terkenal. Tapi perkara yang seumpama ni sering kali kita dengar berlaku kesilapan di dalam penafsiran hadis ataupun penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Walahu syahidun dha'ifun an Abi Hurairah inda Ahmad. Dan hadis ini diperkuatkan, ada syahid yang juga lemah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya hadis ni walaupun lemah tetapi ada dikuatkan dengan hadis yang lain, tapi sanad lemah juga. Bila lemah, banyak-banyak lemah,
kadang-kadang dia menyokong hadis tersebut boleh naik kedudukan dia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin thumma yusalli thalathan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir qal ya Aisyah inna 'ainayya tanaman wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan solat sunat malam hari lebih dari 11 rakaat, baik dalam bulan Ramadan maupun dalam bulan yang lain. Baginda solat 4 rakaat dengan tata cara yang tidak perlu kamu sangsikan lagi keindahan dan lamanya. Kamu tak perlu petikaikan tentang bagusnya sembahyang Nabi dan lamanya. Kemudian solat 4 rakaat lagi dengan tata cara yang tidak usah kamu sangsikan lagi keindahan dan lamanya. Selanjutnya baginda solat 3 rakaat. 4, 4, 3. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidur sebelum solat witir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, memang kedua mataku tidur namun hatiku tidak pernah tidur. Wa fi riwayatin lahumma anha kana yusalli min al-laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajdah wa yarka'u rak'atay al-fajr fatilka 13 rak'ah. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim melalui Aisyah radhiyallahu anha dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam harinya 10 rakaat dengan witir 1 rakaat dan solat 2 rakaat sunat fajar sehingga jumlah kesemuanya menjadi 13 rakaat. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis ni, hadis Aisyah Bukhari Muslim sahih. Jadi Nabi semayang 13 rakaat, 4, 4, 3. Ini menunjukkan sebagaimana saya sebut tadi, sembahyang walaupun Nabi sebut sembahyang malam 2 rakaat 2 rakaat, dia dibolehkan 4 rakaat sekaligus sebab hadis ni tak sebut ada salah. Tidak sebut ada salah. Jadi maknanya 2 boleh, 4 boleh juga. Dan juga menunjukkan bahawa sembahyang witir dibolehkan sampai 11 rakaat, 11 rakaat, 11 rakaat witir. Yang ini yang dinyatakan oleh Aisyah, dan Imam Ibn Hajar meletakkan hadis ni dalam bab witir kerana kebanyakan ulama menyatakan Nabi tak sembahyang lebih pada 11 rakaat tersebut adalah sembahyang witir. Kalau kata Nabi sembahyang tarawih, ditafsirkan oleh sembahyang tarawih, itu hanyalah penafsiran sebahagian ulama saja. Sebahagian ulama kata 8 tu tarawih, 3 witir, jadi 11. Jadi Nabi tak tambah lebih pada 11. Sama ada bulan Ramadan ataupun tidak, Nabi tak lebih pada 11 rakaat. Jadi 11 itu dikatakan oleh setengah ulama termasuk tarawih. Itu setengah ulama. Tetapi bila tidak membezakan di antara Ramadan dengan bukan Ramadan, bererti dia bukan sembahyang tarawih. Sebab itulah pendapat yang lebih kuat menyatakan ini witir. Sebab Nabi tak beza di antara Ramadan dengan tidak Ramadan, 11 rakaat. Bila tidak membezakan di antara Ramadan dengan bukan Ramadan, itu menunjukkan sembahyang witir. Kerana witir merupakan sembahyang sunat yang disunatkan sepanjang tahun. Tidak sebagaimana tarawih ataupun qiyam Ramadan, dia hanya disunatkan pada malam-malam Ramadan sahaja. Kemudian antara pengajaran hadis ini bahawa Nabi SAW walaupun mata dia tidur tetapi hati dia tidak tidur. Maknanya satu keistimewaan Nabi berbanding dengan kita. Di antara khususiat baginda sallallahu alaihi wasallam, mata je nampak tidur, tubuh saja boleh berehat,
tetapi hati dia tidak lalai macam hati kita. Kita kalau tidur tak ada apa dah, kosong terus, tak ingat benda dah. Tak ingat benda dah. Kadang-kadang nak gerak tu pun puas tak? Tu kita anak menangis ke apa tu gitu gini tak bercara dah. Bini juga yang susah ngejuan apa? Nidurkan anak balik. Tu jenis tidur kita. Tetapi tidur Nabi menyatakan hanyalah mata sahaja tetapi hati tidak tidur. Sebab itulah keadaan Nabi tidak sama sekali sama dengan kita. Ini di antara keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat menyatakan 13 tersebut macam mana 13 rakaat? Sembahyang malam 10, witir 1, 11, 13 tu campur dengan sunat subuh dah. Ada riwayat kata begitu. Maknanya benda ni pilihan, bebas. Tak semestinya 13 tersebut semua witir. Mungkin witir hanya 9 sahaja. 13 tu campur dengan solat subuh, solat sunat subuh dah. Tu terpulang pada kita. Nak buat 3 pun tak apa lagi. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru bi dzalika bi 5 la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam harinya 13 rakaat. Yang 5 rakaatnya untuk witir. Dia witir dengan 5 rakaat tanpa duduk pada salah satunya kecuali pada penghujungnya. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi witir 5 rakaat. Nabi witir 5 rakaat dalam keadaan satu salam. 5 rakaat satu salam. Ada nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini membuktikan bahawa sembahyang lebih daripada 2 rakaat dibolehkan. Yang Nabi kata sembahyang malam 2 rakaat itu juga dibolehkan. 2 boleh. Nabi tak larang buat lebih, tapi Nabi kata 2 sahaja. Wa anha qalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila as-sahar, muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu solat witir, dan witirnya terhenti apabila masuk waktu sahur. Maknanya witir Nabi berakhir di akhir malam. Ini maknanya tempoh berakhirnya witir iaitu waktu sahur. Habis waktu sahur, habislah witir, iaitu masuk waktu subuh, habislah waktu witir. Wa an Abdullah bin Amr. Ini benda maksud yang hampir sama, mudah saja. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu min al-lail fataraka qiyaman nahar. Qiyamal lail, dalam kepala saya qiyamal lail lah. Qiyamal lail, fataraka qiyamal lail. Qiyamal lail, betul kan situ? Mana-mana kitab tulis qiyaman nahar, betul kan qiyamal lail. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, iaitu Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Amr, janganlah kamu seperti si fulan, jangan kamu jadi seperti si fulan. Mulanya dia solat di malam hari lalu meninggalkannya. Maknanya dulu dia rajin sembahyang malam, akhirnya tinggal terus sembahyang malam. Jadi hadis ini kelebihan sembahyang malam, menunjukkan kelebihan sembahyang malam, dan juga menggalakkan kita mengamalkan suatu amalan dalam bentuk berkekalan. Maknanya kita usaha untuk melakukan amal secara kekal. Kalau sembahyang malam 2 rakaat tak apa, kekal. Seminggu sekali tak apa, kekal. Jangan sekali buat
Kita rapat 3-4 jam, lah tak buat lepas sudah. Time buat habis. Kita habis tenaga kita buat. Itu tidak berkekalan. Kerana yang lebih baik kita amalkan suatu amalan yang kekal. Nabi kata, jangan kamu jadi macam si fulan, dia rajin bangun malam kemudian dia tinggal terus. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Quran. Bukan tulis ya ahlu tu. Sepatutnya ya ahlal Quran. Kerana dia munada mudhaf. Munada mudhaf hukum dia mansub. Autiru ya ahlal Quran fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Rawahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai ahli Quran, berwitirlah kamu kerana sungguhnya Allah itu witir, iaitu ganjil, lagi menyukai yang witir. Allah itu esa, lagi menyukai bilangan yang ganjil. Itu lebih tepat lagi kalau kita terjemah, Allah itu esa, lagi menyukai bilangan yang ganjil. Hadis riwayat khamsah dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala suka bilangan-bilangan yang ganjil. Sebab itulah kalau semayang maghrib merupakan witir di waktu siang. Semayang start pada subuh penutup siang dengan semayang maghrib, iaitu 3 rakaat. Malam pula penutup dengan witir di tengah malam. Itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga menguatkan juga bila sebut autiru fa'il amar, suruh supaya witir, menguatkan juga pandangan Hanafi yang kata witir adalah wajib. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tutupkanlah solat malam hari kamu dengan solat witir. Jadikanlah sembahyang yang terakhir kamu ialah witir. Ini menunjukkan witir merupakan sembahyang yang terakhir. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu, ada tulis sami'ta, betul kan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witra fi lailah. Rawahu Ahmad wa thalathah wa sahahahu Ibnu Hibban. Daripada Talq bin Ali radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 solat witir dalam satu malam. Muttafaqun alaih. Bukan muttafaqun alaih itu. Silap juga ditulis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Ahmad dan salasah dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kita tidak dibenarkan buat witir melainkan hanya sekali sahaja dalam satu malam. Maknanya siapa-siapa dah semayang witir awal, bangun tengah malam sekarang tak perlu lagi semayang witir. Tak perlu tersebut sama ada tak perlu kita ulangi witir. Kalau 3 rakaat kita nak ulang balik 3 rakaat, ataupun juga tak perlu mengikut pandangan yang muktamad di kalangan ulama kita membatalkan witir. Ada setengah orang dia kata satu pandangan, tapi pandangan ni tak kuat. Semayang witir, siapa dah semayang witir 3 rakaat, kemudian dia nak bangun qiyamul lail, dia kena batal dulu dengan witir tersebut dengan 1 rakaat. Jadi Nabi sebut la witron, tidak ada 2 witir. Kalau kita batal, maknanya batal dengan 1 rakaat. 1 rakaat witir. Kita dah witir sekali, buat witir lagi, la witron. Tidak ada 2 witir. Jadi jelas masalah ni. Begitulah juga kalau kita semayang qiyamul lail pula, dah witir dah tadi. Di awal malam tadi kita dah witir, kemudian kita bangun qiyamul lail pula, maka tak perlu lagi kita nak witir sekali lagi. Sebab tu kadang-kadang ada setengah tok-tok imam tu yang diamanahkan jadi imam masjid dan surah, imam hafiz dan seumpamanya, kadang-kadang 10 malam akhir dia minta bawa qiyamul lail. Dan pada tarawih tadi dia dah bawa witir, pada qiyamul lail dia juga bawa witir.
Tu kena ambil perhatian. Banyak sangat berlaku silap ni. Ni tidak ada pandangan yang kuat yang membenarkan benda ni. Hanyalah kebanyakannya kerana tiru-tiru orang buat begitu. Orang suruh. Saya pernah menegur seorang ustaz. Saya pergi, dijemput dia semangat baru balik daripada luar negara. Dia ceramah sedap apa tu gitu gini, nak membimbing masyarakat dia. Bagus niat dia. Bimbing masyarakat kita 10 malam, kita buat qiyamul lail setiap malam. Tadi maghrib isyak tadi dia dah witir dah sekali. Lepas pada tarawih dah witir dah sekali. Lepas pada tu tengok witir. Sekali tu saya pergi saya seorang tak witir. Saya ingat orang lain sebab saya tarawih tempat lain. Orang tanya, "Ustaz, kenapa Ustaz tak witir ke tadi? Tak witir pula ke?" Saya kata saya dah witir dah masa sembahyang tarawih, lepas sembahyang tarawih tadi. Kamu pun semua kamu witir dah, tapi buat sekali lagi. Anak pun kan beritahu kata tak ada sampai tak boleh buat witir sampai 2 kali. Gitu Ustaz. Kamu tak tahulah, kamu ikut ustaz tu buat ya. Asal ustaz betul belaka. Ni suatu kesilapan. Jadi mula pada kali ni siapa-siapa pengurus masjid kalau nak buat qiyamul lail pada bulan Ramadan kena beringat. Mana-mana siapa yang belum buat witir, dia boleh buat witir. Ataupun kalau kita tak nak itu, kita rasa tak semua orang nak qiyamul lail dengan kita pada malam, kita suruh seorang imam. Jadi dia mengimamkan sembahyang witir selepas solat tarawih. Kita tak payah solat witir. Kalau kita nak solat witir kemudian sekarang, tu pilih kita nak sembahyang awal ataupun sembahyang akhir terpulang. Kerana hak mana lebih afdal, Nabi suruh di akhir. Memang kalau kita rasa kita mampu lakukan witir di akhir sekali, itulah yang terbaik. Tapi kadang-kadang lebih baik kita buat awal. Buat awal macam mana? Kalau kita tak yakin, aku ni boleh bangun ke tak? Biasa-biasa tak bangun. Kalau biasa-biasa tak bangun, lebih baik buat awal. Kalau dia rasa dia tu memang konsisten, boleh bangun. Lepas pada sahur memang dan lagi nak witir, lebih baik dia buat lewat. Tu kita tengok ke atas keadaan diri kita lah. Wan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Berapa lagi hadis witir? Kita habis juga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihin. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat witirnya membaca sabbih isma rabbikal a'la, iaitu surah al-a'la, dan qul huwallahu, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Yang hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Dan yang menambahkan, iaitu Imam Nasa'i menambah tanpa menggunakan salam, tanpa memberi salam kecuali di penghujungnya. Ini menunjukkan bacaan yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kana, menunjukkan kebiasaan. Biasa Nabi baca bacaan witir inilah sabbih isma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Dan dalam riwayat ni menyatakan Nabi witir satu salam. Hak tadi witir beza salam kita dah tahu dah. Nabi hadis yang sebut apa akhir sekali tadi yutiru bi wahidah, witir satu rakaat. Mana satu rakaat satu salam, mana dipisahkan witir 2 ataupun 4 1, tu dipisahkan. Ini antara dalil sembahyang witir sekaligus satu salam. Bila sebut sini 3 rakaat. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwahu an Aisyah wa fihi kull suratin fi rak'ah wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dalam hadis yang sama melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalamnya disebutkan bahawa setiap surah untuk satu rakaat, iaitu surah Sabbih rakaat pertama, Qul ya rakaat kedua, dan penghujungnya ialah Qul huwallahu ahad dan surah Muawwidzatain. 3 ku lah.
Muawwizatain iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi rakaat yang ketiga baca 3 qul. Ni hadis Aisyah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Rawahu Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berwitirlah kamu sebelum subuh, iaitu sebelum masuk waktu subuh. Itulah waktu witir. Hadis riwayat Muslim. Wal Ibn Hibban man adraka subha wa lam yutir fala witralah. Ibn Hibban dalam riwayatnya menyebutkan barang siapa yang masuk waktu subuh belum lagi dia menunaikan solat witir, maka tiada solat witir baginya. Iaitu yang ditafsirkan oleh ulama, tiada solat witir di sini iaitu tiada solat witir yang ada, yang tunai. Tapi solat witir yang qada masih ada lagi. Kerana solat witir ni di antara solat sunat yang disunatkan kita qada. Orang yang biasa buat witir sama, tiba-tiba hari tu terlajak, sedar-sedar orang masuk, orang azan subuh. Biasa dia buat witir sama. Orang yang macam ni dia dibolehkan qada witir. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakar. Ni dalil sebagaimana yang saya sebut tadi. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan solat witir kerana tertidur atau lupa, hendaklah dia mengerjakannya di pagi hari atau ketika ia ingat. Hadis riwayat khamsah kecuali Nasa'i. Maknanya juga dibenarkan qada bagi solat witir. Pengajaran hadis ni dibenarkan qada pada solat witir. Wa an Jabirin. Dua lagi hadis. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Satu lagi, satu peringatan untuk kita, kalau disebut nama-nama sahabat walaupun tidak ditulis radhiyallahu anhu, kita juga digalakkan kita taraddi kepada sahabat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalah wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril laili mashhudah wa dzalika afdal. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang rasa khawatir ataupun bimbang tidak dapat bangun di penghujung malam hari, hendaklah dia berwitir di permulaannya. Dan barang siapa ingin bangun di penghujungnya, sebaiknya berwitir di penghujung malam hari, kerana sungguhnya solat sunat di penghujung malam hari itu disaksikan oleh para malaikat dan lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ni supaya Nabi mencadangkan supaya kita menilai diri kita sendiri, kemampuan diri kita. Kalau kita ni jenis memang gagah, biasa bangun malam, lebih baik lewat malam. Tapi jenis dak buat cetong, lebih baik witir awal-awal. Tu. Dan kedua-dua ni diamalkan oleh sahabat besar di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'a al-fajr faqad dhahaba kullu salati al-lail wal witr fa'autiru qabla tulu'il fajr. Rawahu Tirmizi. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma telah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila fajar telah terbit, maka habislah waktu buat solat malam hari seluruhnya dan juga solat witir. Oleh kerana itu berwitirlah kamu sebelum fajar terbit. Ini sebagaimana yang kita dah jumpa dah tadi, hadis tentang tempoh akhir solat witir, iaitu tempoh berakhirnya waktu witir, iaitu masuknya waktu subuh. Ini dengan hadis ini maka berakhirlah bab witir. Panjang, banyak hadis, 12 hadis berkaitan dengan witir, tetapi kesimpulannya mudah saja, tak ada benda yang rumit. Dari segi khilaf, iaitu khilaf dari sudut adakah dia wajib ataupun tidak wajib.
Dan dari segi kaifiat kita tahu boleh dilaksanakan sekaligus satu salam, dan boleh kita nak pisahkan dengan dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Itu terpulang kepada kita. Bahkan disebut kaifiat solat witir, kalau kita nak semayang 3 rakaat, sama ada kita direct dengan satu tahiyat. Okey. Kalau kita gabung, kita teruskan 3 rakaat direct dengan satu tahiyat, ataupun boleh juga kita direct 3 rakaat tetapi dengan kita baca tahiyat dengan 2 tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir. Sebiji macam semayang maghrib pun dibolehkan. Dan kalau kita nak pisah, 2 tahiyat dan 2 salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu suatu kebebasan, satu pilihan bagi kita, boleh nak mengerjakan witir dengan apa kaifiat sekalipun. Jadi cuma kalau kita jadi imam, jadi di sebuah masjid, kita seelok-eloknya kita selaraskan. Jangan pula kita mentang-mentang kita jadi imam, hari pertama kita buat 3 sekaligus, hari kedua kita buat 2 pula, lepas 2 bagi salam. Hari yang ketiga 3 sekaligus tapi buat duduk tahiyat awal pula. Tu bolak-bolak gitu. Jadi pening itu. Pening makmum. Jadi jangan kita menyusahkan orang. Kalau kita di masjid kita nak buat 3 sekaligus direct, 3 sekaligus direct sepanjang tahun, tidak timbul masalah, supaya memudahkan makmum. Itu saja. Wallahu a'lam. Hari ni minta maaf, soalan tak dah. Sebab saya nak berhajat nak habiskan juga bab witir. Baca separuh tak rasa tak padan kalau nak sambung sekali lagi.